Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. ففحمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل ونور برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله. Puji-puja bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada malam ini dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersua kembali dalam program Sembang Santai Jejak Warisan Sejarah Cenong. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruang dan peluang yang ada. Pada malam ini kita ada tetamu istimewa. Bagi saya, tetamu yang amat istimewa, yang akan bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan mengambil manfaat daripada beliau. Beliau yang anak watan yang asal daripada orang Cenong, leluhurnya, susu galuhnya daripada orang Cenong, yang saya, alhamdulillah, kami daripada pihak warisan Cenong bertemu ataupun menghubungi beliau, memohon beliau untuk adakan satu slot bersama kita. Maka alhamdulillah, beliau sudi bersama dengan kita pada malam ini, tarikh yang ditetapkan. Mudah-mudahan kita berdapat manfaat daripada beliau. Masya-Allah, tabarakallah. Ya, insya-Allah beliau tetamu kita ahli panel pada malam ini, iaitu Profesor Dr. Zaid bin Ahmad. Ya, Zaid bin Ahmad, yang mana beliau sekarang ini di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketemadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, UPM, ya. Insya-Allah beliau akan mengupas satu tajuk yang bagi saya, Masya Allah, tabarakallah, tajuk pun dah rasa amat istimewa. Dengar tajuk pun dah teruja. Insya Allah kita akan dengar daripada beliau huraian dan juga kupasan mengenai tajuk ini, iaitu Kita dan Sejarah. Ya, Doktor, ya, Prof, Kita dan Sejarah, Jejak Bertapak di Titi Zaman. Kalau kita perhatikan, sebelum kita menjemput Prof pada malam ini, kalau kita perhatikan, saya nak tarik nakalkan daripada satu perkataan daripada imam daripada Al-Alim Al-Allamah Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala wa ridwanu alaih, dalam kitab Hadiqatul Azhar wa Rayahin, yang mana beliau ni seorang ulama yang alim di Fatani, mengarang satu kitab yang bernama Hadiqatul Azhar wa Rayahin, menyebut laisa bi insan wala aqil man la ya'i tarikh fi sadri, dengan membawa maksud bukanlah manusia yang berakal itu mereka yang tidak mengamati, memeliharakan tarikh ilmu sejarah di dalam dada. Saya ingat dalam kata-kata Al-Alim Al-Allamah ni membetuli sangat tajuk pada malam ini. Jadi insya-Allah dengan ini kita dengan rendah hatinya mempersilakan Prof untuk merungkaikan tajuk pada malam ini. Dengan rendah hatinya kami mempersilakan, falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama, marilah kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan keizinan kita untuk bertemu dalam suasana berkurung ini, pentas berkurung ini. Tak ke mana, saya pun dah lama untuk tak balik ni ke kampung sebenarnya, disebabkan oleh tidak boleh melintas negeri,
Saya juga bagi pihak diri saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada warisan sejarah Cino ni, yang saya lihat begitu sangat aktif dalam membangkitkan kesedaran persejarahan dalam kalangan masyarakat kita ni. Jadi saya apabila dihubungi, sebenarnya pada malam ini saya tak adalah bersedia sangat untuk malam ini. Lebih kurang kita borak-borak sajalah, setakat mana yang saya boleh kupas. Tajuk ini saya yang bagi sebenarnya, kita dan sejarah, jejak bertapak di titi zaman ini, atau kita dengan sejarah, jejak bertapak di titi zaman. Saya nak bercakap tentang sejarah negeri, even negeri Pahang dan juga di Cino pun, saya sendiri merasakan diri saya ini tidak banyak yang saya tahu sebenarnya, walaupun saya mengikuti, sebab dia bukan bidang kajian saya secara khusus. Jadi orang akademik ni biasalah, kalau bukan bidang kajian secara khusus ni, dia tak mau nak menunjuk-nunjuk pandai lah. Di sana ramai lagi yang tahu dan pandai. Cuma saya akan bercakap dan mengupas apa yang saya fikir munasabah dan sesuai untuk kita berikan kesedaran kepada masyarakat. Jadi itulah yang saya pilihkan, kita dan sejarah ni. Jadi kedudukan kita dengan sejarah ni bagaimana sebab sejarah ini sebagai satu suatu bidang, ataupun kalau di sekolah dia satu subjek atau satu mata pelajaran. Kalau di dalam pengajian dia adalah satu bidang, bidang yang besar sebenarnya. Dan tradisi persejarahan ini bukan benda yang baru, dia ilmu yang sudah pun diterokai ataupun digagaskan ataupun dikaji, dibukukan, didokumentasikan oleh manusia sejak dulu lagi. Even zaman Greek lagi orang sudah bercakap tentang sejarah, termasuklah berfalsafah tentang sejarah pada masa itu. Jadi dalam mana-mana peradaban, dalam mana-mana tamadun, kita tidak boleh lari daripada bercakap tentang masa lalu. Sebab kalau tamadun ni dia bercakap tentang masa lalu, masa kini dan masa depan. Tamadun. Tapi kalau sejarah dia akan bercakap tentang masa lalu. Sebab apa? Sebab rekod-rekod ataupun pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh generasi kita yang terdahulu itu sebenarnya adalah laluan bagi kita sebenarnya. Kita ada di sini pada masa ini sebab adanya masa lalu. Kalau tidak ada masa lalu, tidak ada masa kini. Jadi ini dia punya logik dia, mantik dia begitu. Maknanya tidak ada masa sekarang yang kita ada ni kecuali adanya masa lalu. Itulah pasangan dia. Jadi masa lalu, adanya masa kini. Jadi cerminan apa yang ada pada masa kini itu adalah apa yang berlaku pada masa lalu. Dan cerminan apa yang akan berlaku pada masa depan itu ialah apa yang berlaku pada hari ini. Jadi itulah dia punya, orang kata sunatullahnya begitu. Jadi bila sunatullah begitu, jadi kita sebagai manusia ni yang diberi peranan sebagai khalifah, sebagai penyambung warisan ini, kita mestilah dapat menempatkan diri kita. So, menempatkan diri kita. Di mana kita sebenarnya dalam kerangka besar ini? Di mana kita? Sebab kalau dalam Islam pun kita tahu sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak manfaatnya kepada orang lain. Jadi kita meletak diri kita itu di mana dalam proses ini. Kalau kita merujuk kepada Islam, Islam memang cukup jelas, tidak ada takwil lagi. Dalam Quran banyak kisah-kisah lampau disebut. Dan dinukilkan kisah-kisah lampau itu bagi tujuan memberikan peringatan atau memberikan ibrah, iktibar ataupun pelajaran kepada kita pada masa ini. Dan perkataan ibrah itu dipetik oleh Ibn Khaldun apabila dia menulis kitab Muqaddimah. Ibn Khaldun, nama kitab itu ialah Kitab Al-Ibar.
Kitab Al-Ibar. Dinamakan kitab itu Kitab Al-Ibar. Jadi oleh kerana konsep mengambil pengajaran atau mengambil iktibar itu penting bagi kita. Jadi tentulah bidang sejarah itu merupakan sesuatu yang kita tidak boleh pisah daripada kita. Tak boleh kita. Jadi kita dan sejarah dia tidak berpisah. Saya letak ungkapan yang berikutnya itu jejak bertapak di titi zaman itu sebab saya nak mengumpamakan sejarah itu sebagai titi. Kita menjejak-jejak titi, dan titi ni kalau kita salah meniti, kita akan jatuh. Jadi ini yang perkara yang saya nak bawa di sini. Maknanya bila kita orang meniti ni, dia lazimnya orang meniti ni dia akan orang tempat kita panggil berambi lah. Kita akan berambi bila kita meniti. Kita meniti, kita tak boleh kata berlari atas titi, tu tak boleh, tu jadi jatuh. Dia mesti meniti, dan meniti itu dalam keadaan yang sangat berhati-hati. Jadi begitu jugalah kita meniti sejarah ini, kita meniti dalam keadaan yang sangat berhati-hati kerana kita takut jatuh. Kerana banyak bangsa yang jatuh, bangsa yang tidak belajar daripada sejarah dia. Maknanya kalau kita pun juga begitu, kita tak mengambil iktibar daripada apa yang berlaku pada masa lalu, kita juga akan berdepan dengan perkara yang sama. Kita akan dihukum oleh sejarah kita sendiri. Jadi kalau kita tak belajar daripada masa lalu, tentulah perkara ini semua orang tahu sebenarnya, semua orang tahu, tapi kesedaran itu tidak bangkit. Kenapa? Kerana hari ini dalam ruang penerokaan ilmu pun, ilmu berkaitan dengan sejarah ini bukanlah menjadi yang arus perdana ataupun yang orang tak minat sangat dengan sejarah ni. Saya tahulah, saya pun lama di universiti 30 tahun lebih. Orang tak minat kenapa? Kerana mungkin sejarah ini bidang yang tidak ada nilai komersial ataupun nilai-nilai pulangan seperti mana bidang-bidang yang lain. Jadi tak ramai orang yang nak menerokai ataupun nak melibatkan diri dalam bidang sejarah ini. Saya juga sebenarnya saya menjadi ahli seumur hidup sebenarnya Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Negeri Pahang. Baru tadi saya dalam grup ini, alhamdulillah. Mungkin akan ada perbincangan pada masa akan datang. Kita nak tengok bagaimana apakah yang kita boleh buat di tempat kita ini. Jadi kalau kita lihat buku-buku yang menulis tentang pensejarahan, sejarah satu, pensejarahan satu, pensejarahan. Lazimnya pensejarahan ni dia nak meletak, menjelaskan kedudukan sejarah itu. Bagaimana? Sejarah adalah tradisi. Jadi orang nak faham tradisi, dia kena baca sejarah. Sebab sejarah adalah tradisi. Sejarah juga adalah identiti diri kita, jati diri. Sejarah juga adalah lambang bagi orang itu, kita duduk pada sejarah. Jadi orang nak kalau dulu kala lah orang nak pergi Minang, orang pun dia akan tanya dia punya latar belakangnya, keluarganya siapa. Jadi maknanya sejarah hidup atau riwayat hidup, sebab orang tu dia tak jadi begitu terus. Dia ada dia punya laluan dia. Tiap-tiap orang, saya sendiri pun itu juga, saya ada laluan. Laluan saya, apa yang saya alami. Laluan Ustaz Ba, dia Barakatullah, dia yang melalui laluan tu dan dia yang mengalaminya. Laluan saya yang mengalaminya, dan saya yang tahu di mana saya buat salah, di mana saya buat tak betul, di mana saya. So, saya sebagai individu, sebagai orang perseorangan juga belajar daripada sejarah diri kita sendiri. Semua orang macam itu. Orang yang nak berjaya dalam hidupnya itu pada masa depan, dia mesti belajar daripada kesilapan dia pada masa lalu. Itu individu, orang perseorangan. Ini kan pula
satu masyarakat ataupun satu bangsa yang besar, tentulah lebih aula belajar sejarah yang apa yang berlaku pada masa lalu. Dan di sinilah saya fikir signifikannya perbahasan ataupun kupasan-kupasan yang akan dibuat oleh panel-panel nanti, yang bukan saya seoranglah di sini, dijemput banyak orang. Saya tengok ada siri yang akan dijemput dalam wacana ini, dan saya pun kalau ada ke lapangan nanti saya pun akan mengikut. Saya suka nak mengikuti juga, dan mendapat maklumat. Saya pun belajar juga tentang perkara-perkara yang mungkin saya banyak tak tahu. Bukan saya tak tahu, saya sebagai orang perseorangan, saya pun rasa saya punya maklumat tentang sejarah tempat, even sejarah saya sendiri pun maknanya sangat terbatas, pengetahuan. Ditambah pula lagi kita punya sikap kita lah, peranan kita. Kita adalah bangsa yang tidak banyak mendokumentasikan masa lalu, apa benda lepas. Bila kita tak mendokumentasikan, tak ada orang boleh akses ataupun orang dapat memperolehi maklumat-maklumat itu. Saya dipahamkan betul betul kan apa yang saya ni Ustaz penemuan kubur-kubur banyak di kawasan Cina, kubur-kubur lama. Betul. Yang mungkin maknanya dokumentasinya tak ada. Cerita pun mungkin dari mulut ke mulut dan riwayat-riwayat gitu kan, tidak didokumentasi dan maknanya tidak dibuat pendokumentasian yang autentik dari segi maklumatnya tepat atau tak tepat, bagaimana jalan ceritanya itu tepat tak tepat itu tidak ada. Jadi bila benda macam ini tidak ada, kita ada kekurangan dari segi pengumpul pendokumentasian, mendokumentasikan. Jadi saya kira usaha-usaha yang telah dibuat sehingga hari ini itu sangat baik, dan mungkin akan nanti ada proses berikutnya untuk mendokumentasikan pula dapatan-dapatan daripada kajian itu. Saya bidang akademik, kalau sekiranya mungkin akan datang memerlukan sentuhan akademik kepada dokumen-dokumen itu, saya boleh bantu. Saya saya bersedia untuk bantu, dan juga saya ingat ramai juga yang saya kenali mereka yang ada pengalaman banyak dalam hal-hal begitu. Kita boleh bantu dari segi nak memberikan sentuhan ilmiah atau sentuhan akademik, sebab hari ini orang bila nak baca dia akan tengok metodologi lah, macam-macam benda, mana benda-benda semasa ni kata untuk memberikan satu nilai tambah kepada dokumen itu. Jadi dia tidaklah menjadi satu orang kata cerita saja, tetapi cerita yang berasaskan kepada logik dan juga berasaskan kepada kajian dan juga berasaskan kepada fakta yang betul. Jadi itu isu pertama yang saya bangkitkan, iaitu kita dengan sejarah. Jadi dulu waktu saya bagi ceramah di tempat lain, ada orang tanya, perkataan sejarah ni perkataan bahasa Melayu ke? Saya tak tahu. Bahasa Melayu ke ataupun ada perkataan lain? Kan dalam bahasa Arab kita sebut tarikh lah, ataupun dulu kita mata pelajaran kita sebut tawarikh. Sejarah datang kemudian. So ada yang saya bacalah beberapa dokumen yang menghuraikan di mana daripada mana datangnya perkataan sejarah yang kita sebut sekarang ni. Dikatakan dia berasal daripada asy-syajarah. Maknanya bahasa Arab juga. Syajarah. Kenapa syajarah? Sebab dulu punya tradisi ni, bila kita sebut sejarah tu dia merujuk kepada dalam bahasa Inggeris dia panggil family tree, keturunan punya jalur tu, dia panggil family tree, jadi tree tu pokok, jadi
Daripada situlah timbulnya perkataan atau perkataan sejarah. Dikatakan begitu ya. Daripada syajarah. Dia kena merujuk kepada tradisi genealogi dulu ya. Kita buatkan keturunan, jalur-jalur keturunan itu genealogi ya. Dalam bahasa-bahasa yang lain, of course lah kita tahu dalam bahasa Inggeris dipanggil history, historia, dalam bahasa Greek, Yunani ya, bahasa Jerman pun perkataan itu dan sebagainya. Semuanya itu adalah merujuk kepada penerokaan ilmu tentang masa lalu ya. Jadi ilmu tentang masa lalu ataupun ilmu tarikh ini adalah ilmu yang sepatutnya kita boleh letak dia sebagai ilmu yang mulia lah di sisi di sisi Islam ya. Islam memuliakan ilmu ilmu sejarah ni, sebab orang yang tadi disebut perkataan Syekh Daud Fatani ya tadi. Jadi nak meletakkan sejarah itu pada tempat yang sesuai dengan kedudukannya. Jadi cerita-cerita atau perkara-perkara yang berlaku mengenai masa lalu atau mengenai masa lampau itu adalah perkara-perkara yang penting bagi kita pada masa ini. Jadi sebab tu dalam sejarah itu dia dinukilkan peristiwanya, satu, apa benda peristiwanya. Kemudian bilakah peristiwa itu berlaku? Mengapa dia berlaku? Okey. Nah, di mana dia berlaku? Mengapa dia berlaku? Jadi ini perkara-perkara yang selalu menjadi perhatian seorang pengkaji sejarah. Dan kemudian siapakah pelakunya ataupun siapa yang terlibat orangnya yang akan merujuk kepada peristiwa-peristiwa sejarah tadi. Dan kemudian bagaimana dia berlaku. Jadi perkara-perkara itu, apa, kenapa, bila, di mana, bagaimana, itu semua adalah perkara-perkara yang menjadi subjek ataupun menjadi perkara yang dicari oleh sejarawan. Sejarah dia cari benda. Dia cari, lagi tak dapat, lagi dia tak puas hati. Lagi tak dapat, tak puas hati. Kenapa jadi begini? Bila jadi nak cari tarikh dan sebagainya. Jadi itulah yang menjadi orang kata pendorong semangat bagi ahli sejarah untuk menerokai ya. Semakin banyak dia menerokai peristiwa lampau itu, maka semakin kuat semangat dia untuk mencari lagi ya, untuk mendapatkan lagi maklumat yang lebih lanjut tentang perkara itu sedetail dan sebaik yang. Jadi ini tabiat ya, pengkajian sejarah ini. Jadi dalam konteks kita di dalam negara kita ni, apa isu sebenarnya bila kita bercakap tentang sejarah? Daripada dulu lagi kita mendebatkan perkara ini ya. Kita menulis sejarah ataupun kita mendapatkan sejarah negara kita itu berasaskan kepada sumber daripada kolonial ataupun penjajah. Kita tak ada original, kita sendiri tak tulis sejarah kita sendiri. Jadi dalam tempoh lama ya, dalam tempoh kita ni semacam putus. Kalau dalam istilah hadis itu putus sanad. Sanad diputus. Apabila penjajah datang, dia memasuki ya macam-macam bidang. Sebab itu pun ada perdebatan juga ya, sama ada kita ni sebenarnya jajah tak jajah. Jajah tak ada, orang kata kita tak pernah dijajah. Kita negara kita ni dia panggil protectorate, lindungan ya negara sebabnya adalah hujah-hujah kata raja masih ada, British ada, raja ada dan sebagainya. Tapi sebenarnya mau tak mau kita harus terima hakikat bahawa memang kita berada di bawah
jajahan. Sebab itu kita tuntut kemerdekaan. Sebab itu kita menuntut kemerdekaan. Jadi dalam tempoh yang lama itu, kita tidak menulis sejarah kita. Jadi penulisan-penulisan sejarah dan catatan-catatan yang ada pada tangan kita ini adalah catatan-catatan yang kita kutip atau kita perolehi daripada catatan-catatan penjajah semasa mereka duduk di sini. Jadi DO di sini, jadi OCPD di sini, jadi macam-macam, jadi surveyor di sini. Dia pegawai-pegawai orang putih datang sini, dia masuk kampung, dia masuk apa, dia catat apa yang dia jumpa, yang dia nampak dan sebagainya, dia catat, dia tengok budaya orang kampung dan sebagainya, dan mencatatkan akhirnya mereka ini menulis tentang masyarakat kita. Mereka tulis tentang masyarakat kita. Termasuklah peristiwa-peristiwa, termasuklah sistem pendidikan, termasuklah apa semua. So akhirnya kita memahami kita berasas kepada sudut pandang orang lain. Jadi kita memahami kita berasas kepada sudut pandang kolonial ataupun penjajah. Sebab apa? Sebab kita rujuk bahan dia. Kita rujuk bahan dia. Jadi ini sebenarnya dalima yang sangat besar bagi kita di sini untuk menjernihkan balik sejarah kita. Sejarah ada, bukan tak ada. Tapi bagaimana kita nak menjernihkan? Sebab itu dalam penulisan sejarah ada dua benda yang penting. Satu, faktanya. Satu lagi, dia punya naratif dia ataupun jalan cerita dia. Kedua-dua ni sama penting. Bukan fakta saja penting, tapi jalan cerita juga penting. Inilah yang menjadi masalah pada kita. Sebab bila jalan kita ni, bila sejarah itu ditulis oleh kolonial ataupun ditulis oleh penjajah, maka jalan cerita dia adalah jalan cerita penjajah. Sebab kita kena ingat, catatan-catatan peristiwa dalam sejarah ini, dia bukan semua ditulis. Dia akan pilih mana peristiwa yang dia nak catat. Kalau kita sendiri pun, kalau kita nak mencatat diary kita, misal kata, takkan kita tulis semua, makan nasi lah, pergi mandi, apa semua. Kita tak tulis benda tu sebab benda rutin. Tapi kita akan pilih peristiwa-peristiwa yang penting di dalam kehidupan kita. Kita akan catat dia. Sejarah macam tu juga. Lepas tu ada orang kritik, dia kata ni sejarah ni menulis berpilih-pilih. Dia pilih mana-mana peristiwa yang yang dia suka, dia catat, yang dia tak suka, dia tak catat. Dan ada juga yang mengatakan sejarah itu ditulis oleh orang yang menang. Jadi orang yang menang ni tulis, dia yang tulis sejarah, dia yang pilih mana-mana bahagian dalam perjalanan sejarah itu yang nak diangkat oleh mereka. Jadi tak apalah. Itu cerita hal jelas. Tapi bagi kita yang sekarang ni, yang sudah pun 60 lebih tahun merdeka ni, bagaimana kita nak meluruskan ataupun nak menjernihkan balik sejarah kita? Kita ada dokumen. Mungkin dokumen yang banyak. Kalau kita pergi ke British Museum, kita akan jumpa banyak dokumen. Kalau dipahami makna report-report ataupun laporan-laporan yang dihantar oleh resident British di Pahang ini ke pejabat kolonial di London sana. Pada masa itu, banyak laporan, dia hantar laporan dari semasa ke semasa. Dia menghantar laporan ke sana. Termasuklah laporan tentang bila bangkit pemimpin-pemimpin masyarakat di Pahang ini yang bangkit menentang British. Di antara 1890 hingga 1895 tu, 91 sampai 95 itu 4-5 tahun lebih kurang kebangkitan itu. Okey, mereka tulis laporan ke sana ke pejabat kolonial di London. Dia tulis laporan. Biasalah, sebab dia adalah wakil
kerajaan sana, dia akan tulis laporan. Apa yang dia tulis? Dia akan tulis apa yang berlaku di sini, buat laporan ya. Okey. Pada sekian-sekian masa, sekian hari bulan berlaku pemberontakan. Pemberontakan. Jadi istilah yang diguna dalam laporan dia tu rebellion, dia kata. Rebellion ni pemberontak lah. Pemberontak. Atau revolt, tentangan daripada orang tempatan. Padahal yang terlibat itu adalah pemimpin kita, pemimpin masyarakat yang tak puas hati dengan tindak tanduk British pada masa itu. Tapi mereka menghantar laporan tu, dia mengatakan bahawa orang-orang tempatan ni sudah memberontak. Jadi bila kita pergi semak balik menulis sejarah, bila kita dengan cara menyemak dokumen-dokumen tadi, kita semak balik semula, maka kita akan terjemah perkataan rebellion itu kepada bahasa Melayu, iaitu pemberontak. Maka kekallah istilah pemberontak itu dalam sejarah kita. Okey. Termasuk saya saya boleh confirm benda ni dalam banyak buku sejarah lah. Buku yang tulis oleh Aruna Gopinas ini ada satu bab pemberontakan Pahang. Istilahnya pemberontak. Okey, kita gunakan istilah pemberontak itu dari segi jalan cerita, dari segi naratifnya. Betul ke sebenarnya kita memberontak? Jadi ini yang kita kena tanya. Kalau kita nak mengambil iktibar daripada sejarah masa lalu itu, adakah sebenarnya datuk nenek kita dulu memberontak? Adakah mereka memberontak? Kita tuan tanah sini nak memberontak dengan siapa? Tapi oleh kerana jalan cerita itu ditulis atau disampaikan oleh kolonial, dia akan ditulis berasas kepada kepentingan mereka. Ini mustahak. Sebab itu bila kita menulis, mengambil mana-mana maklumat sejarah, kita harus benar-benar sedar perkara ini. Jadi kalau jalan cerita itu tak sesuai atau tak serasi dengan nilai kita, bagi kita, yang bangkit melawan itu adalah pahlawan atau pejuang. Mereka pejuang pembebasan, mereka adalah orang yang ada jiwa merdeka. Tak sebut merdeka pada masa itu. Merdeka tak ada sebut. Mungkin dia tak sekolah tinggi pada masa itu. Agaknya tok nenek kita moyang dulu, dia mungkin tak, tapi jiwanya merdeka. Dan dia menzahirkan jiwa merdeka itu dalam bentuk tindakan penentangan. Kita di sini sekarang mungkin kita bercakap saja merdeka, cakap saja merdeka, belum tentu lagi jiwa kita merdeka. Jadi banyak kritik sekarang ni tentang dengan permasalahan dari segi identiti nasional, identiti misalnya, nasional identiti. Saya tak kisah, saya bercakap benda ni, saya pun tak risau. Biar orang nak berdebat dengan saya, tak apalah. Bagi saya, membina piramid di Malaysia itu adalah satu perkara yang sangat tak kena. Kita ada Sunway Pyramid dekat sini. Siapa biasa pergi, dia pergilah. Dia tengoklah benda tu. Bina buat apa piramid di Malaysia? Piramid ini identiti Mesir. Dan itu warisan Firaun. Bawa ke Malaysia, buat apa? Nak tunjuk pada siapa? Jadi ini yang saya maksudkan bila saya kata maknanya jiwa tidak merdeka. Maknanya kita dari segi kita nak zahirkan. Tadi saya sebut sejarah adalah identiti, sejarah adalah tradisi, sejarah adalah lambang. Mana lambangnya? Mana lambangnya? Jadi kalau kita tak concern dengan benda-benda macam ni, ataupun tak merasa sensitif dengan perkara-perkara macam ini, sangat kita tidak merdeka, jiwa kita tidak merdeka. Jadi sebab itulah awareness atau kesejahteraan, kesedaran sejarah ini sangat sekarang lebih perlu lagi
berbanding dengan awal merdeka dulu. Sekarang lagi perlu. Sebab apa? Sebab sekarang ini kita sudah jauh sikit daripada generasi yang berjuang dulu. Kita dah agak jauh. Kita mungkin generasi yang ketiga agaknya. Yang berjuang dulu, dia generasi yang kuat. Generasi yang ada jati diri kuat. Dia berjuang pada masa itu. Tetapi yang mewarisi kemudian ini, Saki Baki ini kita warisi, kita bawa kepala otak penjajah juga. Sampai sekarang. Dengan memberi kadang-kadang kita pun naik tengok memberi nama-nama yang langsung tidak ada identiti bangsa negara, tak ada tempatan, tak ada identiti. Jadi kita seolah tidak lagi menghargai identiti sendiri. Ini bila saya sebut perkara-perkara macam ini dalam saya kata perkara seperti ini, bagi saya perkara itu perkara besar. Bagi orang setengah orang dia benda kecil, tapi bagi saya dia besar. Buat piramid di Malaysia bagi saya itu perkara besar. Itu adalah lambang bagaimana kita tak ada rasa nak tunjuk apa sebenarnya yang ada pada kita. Kita lebih bangga pada apa yang ada pada orang. Apa nak kita bangga dengan Firaun? Nak buat apa? tak ada satu faedah. Kita bina dengan duit yang banyak dibelanjakan situ. Masalahnya, siapa yang luluskan benda ni? Siapa yang cadang? Siapa yang luluskan? Dia bukan benda yang tiba-tiba jadi begitu saja. Jadi, tak ada seorang pun nak menegur perkara ni. Kenapa? Jadi kita dah jadi saya harap di negeri Pahang kita tidak banyaklah berlaku perkara-perkara seperti ini yang kita tidak kekurangan tunjukkan identiti yang kita ada, jati diri. Kalau negeri Pahang ni kan banyak. Pergi juga kalau kita pergi ke Melaka pun sama juga. Tak apalah, dia bangunan dia bandaraya bersejarah. Ada sejarahnya dan jadi tarikan pelancongan sangat bagus. Tapi ada perkara-perkara yang bagi saya tak kena dari segi membina identiti atau jati diri. Tak kena. Kenapa? Kerana tiba-tiba okeylah kita ada satu kota Pamosa di Bandar Melaka. Okeylah, dia tinggalan sejarah. Ada dekat situ. Sebagai sejarah, tak apalah. Pergi bina lagi satu Pamosa di Alor Gajah, buat apa? Dengan kincir angin, dengan apa semua nak tunjuk lambang, itu Belanda punya hal. Itu Belanda punya lambang. Kincir angin bukan lambang Malaysia. Dia bukan identiti Malaysia. Nak tengok kincir angin, pergi ke Belanda. Nak tengok piramid, pergi Mesir lah. Jangan pergi Malaysia buat apa tengok piramid. Jadi perkara-perkara macam ini, saya sebut, saya tidak bercakap ilmiah sangat malam ni. Saya kata saya nak borak-borak aja, nak berborak-borak saja. Kita pun program yang agak santai begini, macam kata borak-borak kedai kopi begini. Tetapi perkara-perkara yang saya timbulkan ni adalah perkara yang substansial sebenarnya, perkara yang penting, yang kita nak kena tanam kepada diri kita dan juga kepada generasi yang akan datang. Kalau ini tak berlaku, maka kita akan hilang. Dalam tempoh 10-15 tahun akan datang, tidak akan ada lagi orang yang sibuk nak mencari balik semula, nak menggali balik sejarah. Kita tinggalkan masa lalu itu, makin lama makin usang, makin lama makin usang. Sebab kita tak merasakan yang lama itu penting bagi kita. Tak merasakan yang ada pada kita itu ada nilai. Bahasa kita pun komen sangat, bahasa kita tak ada kelas. Nak kena cakap orang putih juga. Cakap orang putih. Cakap orang putih baru ada kelas. Saya sebenarnya saya lama juga duduk negeri orang putih pun. Saya sendiri peribadi saya pernah bekerja di New Zealand. Saya pernah pergi bekerja. Tapi sampai hari ini saya tak adalah sangat rasa lagu orang putih tu ada satu dua saya minat. Yang lain tu saya tak minat sangatlah. Bukan tak adalah macam setengah orang tak jumpa bila tak sedap lah. Yang Melayu dah tak sedap lah.
perkataan-perkataan yang kita guna pun kita dah hilang dah kita punya jati diri ya. Kita nak jenama-jenama pun kita kita lebih suka kepada Inggeris. Dari segi ilmiah tak apa. Saya tak pernah dengan pelajar-pelajar saya pun saya kata menguasai bahasa lain daripada bahasa Melayu itu sebenarnya penting. Kita faham ataupun kita kuasai banyak bahasa itu lagi baik. Malahan kalau boleh menguasai bahasa Inggeris atau bahasa Arab, lebih baik daripada orang Inggeris dan orang Arab, lagi baik. Bukan tak boleh, jangan salah faham. Kita bukan anti ilmu ya. Jangan kita bukan anti ilmu tu. Tapi bukan mendaulatkan bahasa di bahasa kita. Bahasa kita adalah bahasa kita. Bukan mendaulatkan. Kita kena kuasai bahasa Cina ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Perancis ke, bahasa tak kisahlah. Mungkin ada kalau Dr. Umrah ada dia menonton hari ni dia pakai bahasa Perancis ni. Kita boleh panggil dia masuk sini. Dia orang orang Ketau ya, orang Sekara bukan jauh pun. Di sini ya. So menguasai bahasa lain itu apa masalahnya? Kaya lebih baik pada miskin. Biar kita kaya dengan ilmu, kaya dengan bahasa, tak ada masalah. Tapi sampai kita merasa bahasa kita sendiri command, itu masalah. Itu masalah. Bila kita merasakan bahasa kita command, itu masalah. Jadi jadi saya kadang-kadang saya buat main dengan student saya kan, kalau saya kata okeylah. Kita beli baju ni ada jenama kan, jenama. Ada jenama. Apa jenama dia? Camel. Baju camel. Walaupun Thailand pun tak apalah, tapi camel. Kalau saya letak nama baju tu unta, nak beli tak? Tak nak lah, ada kelas unta. Baju cap unta nak? Tak nak. Dia mesti sebut camel, baru ada kelas. Itulah jiwa orang. Apa nama ni orang? Baju cap buaya, dia kena sebut krokodil baru sedap. Buaya tak sedap. Buaya ni, buaya cakap Melayu, benda baju cap buaya dia kata. Baju cap buaya. Jadi bahasa kita, bila sebut bahasa kita sendiri dia kita dah tak ada. Jadi kita tak ada, orang kata tak ada izzah. Izzah betul ya? Betul Ustaz baik. Izzah tak ada. Tak ada rasa bangga dengan apa yang kita ada. Kita tak ada rasa bangga. Bila kita tak ada rasa bangga ni, maknanya kita rasa rendah diri je, kita rasa moyok. Kita rasa moyok. Jadi kadang-kadang kita pun sendiri pun awal-awal kita rasa rendah diri juga, sebab kita rasa kita punya apa yang kita ada ni orang tak hargai lah, orang tidak bernilai tinggi lah, tak ada semua sekali. Jadi kita rasa malu. Sebenarnya mulai hari ini, mulai sekarang, saya ingat kita kena buang benda ni semua. Identiti kita. Orang datang ke sini dia nak tengok kita. Dia bukan tengok dia bukan nak tengok betapa baratnya kita, tidak. Dia tak nak tengok itu. Dia nak tengok kita sebenarnya. Datang nak tengok kita. Jadi kalau kita menjual produk kita, biarlah ada identiti kita sendiri. Jadi kalaulah Cenor itu nak jadi pusat pelancongan ke, datang pelancongan, biar orang datang tu dia nak tengok Cenor adalah Cenor dengan identiti Cenor. Baru ada kelas ya, baru orang datang tengok seperti adanya. Sebab dia orang pun nak tengok yang tu. Kalau nak tengok benda-benda yang Mak Saleh ni dia tak payah datang sini, dia boleh tengok tempat lain pun. Tempat lain banyak. Okey. Right. Sejarah, saya dah sentuh tadi tentang jalan cerita dan fakta, ada dua benda. Kita kena ingat satu lagi, perkara lagi. Sejarah adalah sesuatu yang boleh dimanipulasi oleh orang. Dia jaga baik-baik ya. Sejarah adalah sesuatu yang boleh dimanipulasi. Sebagaimana orang putih manipulasi sejarah kita. Okey. Akhirnya, ini dia. Akhirnya, kita ni tiba-tiba kita
disifatkan sebagai bangsa yang malas contohnya. Siapa sebenarnya yang kata kita bangsa malas ni? Sebab itu Syed Hussein Ali, Allahyarham, Dr. Syed Hussein Alatas, Allahyarham, tulis satu buku, Mitos Pribumi Malas. Itu ini sebab apa sifat-sifat yang disifatkan oleh orang putih kepada kita ni, makna kata pemalas, bodoh, semua ciri pada kita. Jadi kita pun, ialah kita orang malas, kita orang bodoh. Jadi lama kelamaan kita sudah disebatikan dengan sifat-sifat itu. Jadi dia tulis satu buku, The Myth of the Lazy Native, Mitos Pribumi Malas. Bacalah buku tu kalau ada kelapangan, so bacalah buku dia. Bagus dia cara menganalisis ya. So kita dah dekat pukul 10. Okey. Sikit lagi saya nak sentuh ya. Okey. Untuk saya lah dalam perkara ni, bila saya cakap benda ni, maknanya ini orang tersembang sembang ya. Ada satu buku ya. Kalau siapa tahu nama ni, Ibrahim Yaakob, biasa dengar biasa tahu Ibrahim Yaakob ni. Ibrahim Yaakob ini menulis buku Melihat Tanah Air, tajuknya. Dia terbit tahun 41 yang pertama dalam tulisan Jawi. Sekarang yang saya ada ni yang diterbit semula oleh Pak Sako ya. Saya sedang berusaha untuk menterjemah kepada bahasa Inggeris buku ni. Buku ni tulis dalam bahasa Melayu. Tetapi buku ini syarat dengan apa yang saya sebut tadi, identiti jati diri dan anti kolonial dalam buku ni. Penentangan terhadap penjajah. So jadi saya sedang berusaha untuk mendapatkan penerbit untuk terjemah buku ni ke dalam bahasa Inggeris ya. Supaya apa? Supaya orang luar tahu apa kita ada. Ibrahim Yaakob ni lahir di Cenoa, tapi dia meninggal di Indonesia. Ibrahim Yaakob, bacalah sejarah dia orang Cenoa yang sangat kuat semangat juangnya. Melihat Tanah Air, nama buku ni. Dan tak ada pun tak dijual, berkata saya ni cari di di Perpustakaan Negara. Saya tak tahulah, saya tak banyak diterbit semula, tapi saya sedang mengusahakan untuk dapat penerbit luar negara lah kalau boleh untuk supaya khalayak antarabangsa dapat mengenali tokoh-tokoh kita. Dan saya kalau ada ruang dan peluang, memang saya akan ketengahkan tokoh-tokoh kita dalam khususnya dalam bahasa Inggeris lah. Bila dalam bahasa Inggeris ni, sebab dia membuka jendela kepada orang yang tak tahu bahasa Melayu untuk mengenali tokoh. Sebab apa? Kalau hal-hal berkaitan dengan kita, kalau kita biar orang lain tulis untuk kita, dia akan bagi dia punya jalan kita dia. Ini masalah. Lebih baik kita mesti mengambil peranan itu. Kalau kita tak ambil peranan itu, nanti kalau yang menulis itu adalah orang lain, maka dia akan memberi jalan cerita dia sendiri. Jadi ini bahaya kepada kita. Kadang-kadang kita terbawa-bawa ya. Kalau bila dah kita baca orang punya tulisan nampak macam ilmiah sangat, dia ada kajian apa semua sekali, kita ingat dah okey, tapi kita terlupa bahawa jalan cerita yang digunakan ataupun dibawa oleh mereka itu kadang-kadang jalan cerita yang ikut sudut pandang dia. Jadi kalau penjajah, dia ikut sudut pandang penjajah. Kalau orang lain pula, mana dia tak ada jiwa tempatan, dan dia pun tak faham sebenarnya cita rasa kita. Jadi dia menulis ikut suka dia. Sejarah kolonial. Apa lagi yang saya nak sentuh tadi, 2-3 perkara. Kenapa sikit satu lagi ya. Daripada apa yang saya sebutkan tadi, maka suatu usaha yang perlu ialah kita kena luruskan sejarah kita. Pelurusan dan pemurnian sejarah ya. Kerana sejarah
Dia boleh dua. Satu, sejarah ni boleh membangkitkan semangat. Satu lagi, sejarah juga boleh mematahkan semangat. Ini penting sekali. Jadi jangan jadi sejarah itu, kita tulis sejarah tapi sejarah itu akhirnya nanti dia boleh mematahkan semangat juang kita ataupun daya juang kita. Sejarah biarlah dia menjadi satu dokumen yang boleh membangkitkan semangat juang kita untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dan pada waktu yang sama kita cuba memurnikan dia. Makna memurnikan ini, kita mengeluarkan perkara-perkara yang mitos, perkara-perkara yang tak logik, perkara-perkara yang apa semua tu daripada sejarah tu, supaya bila kita dokumenkan itu dia tak bercampur aduk. Ini benda-benda apa namanya cerita terjun dalam air, duduk sampai 4 hari dalam air tak timbul lagi. Jadi benda-benda macam itu benda yang agak mitos gitu, kena verify. Kaji betul-betul. Betul ke benda ni berlaku kan? Macam ataupun ni cerita perendang, dia kata orang tolong perendang dia ni memang handai, tapi duduk dalam air sampai 5 hari dalam air tak timbul-timbul, tak mati juga. Jadi ini benda-benda yang kita perlukan ni. Jadi mendokumentasikan sejarah itu juga sedikit sebanyak memerlukan sentuhan akademik, sentuhan ilmiah. Ini yang disarang oleh Ibn Khaldun sebenarnya dalam sebab dia mengkritik ahli sejarah sebelum dia masuk belaka semua cerita. Termasuk Tabari dia kritik. Tabari pun dia kritik. Masuk bubuh belaka, dia kata tak boleh lah gitu, kena tapis. Kena tengok apa yang perlu masuk, dan yang tak perlu masuk dalam sejarah, dan yang penting dan yang tidak penting. Jadi saya ingat saya akan berhenti dulu setakat itu. Kalau ada apa-apa soalan, saya tengok komen-komen banyak itu, ramai juga yang bersama-sama kita malam ni. Alhamdulillah Prof. Ya. Alhamdulillah, satu peranan dan satu input yang manfaatlah bagi kita, bagi pengkaji sejarah. Yang apa yang saya sedutkan di sini dapat kefahamannya, sejarah itu antaranya identiti, iaitu dan juga lambang dan juga tradisi, dan juga perkara yang berkaitan dengan identiti ni saya nak sebut mengenai dengan sejarah ataupun leluhur individu itu sendiri. Contohnya daripada keluarganya, nenek moyangnya hingga kepada leluhur ke atas. Mana itu berkaitan dengan sejarah juga. Dan juga lambang. Kalau kita sebut lambang ni untuk corak bagi suatu sejarah tu. Dan juga tradisi. Antara contoh pakaian, pemakanan, semua tu ya, Prof ya. Alhamdulillah. Banyak manfaat, mudah-mudahan kita boleh di sini. Kita tengok pada komen-komen dan juga daripada orang yang follow tu, alhamdulillah lah, ramai yang mengikuti program kita pada malam ni. Alhamdulillah. Dan juga apa yang Prof tekankan, Prof tadi sebut mengenai mendokumentasikan satu fakta sejarah tu. Macam di Cenor, sebenarnya betul sejarah kita ni banyak dimanipulasikan oleh Barat. Tidak ada yang kita sendiri yang menulis. Sekarang ni insya-Allah doakan mudah-mudahan alhamdulillah ada usaha-usaha daripada rakan-rakan seperjuangan tu menulis, mencatatkan sejarah, mendokumentasikan sejarah supaya menjadi bahan ataupun jadi satu rujukan. Seandainya kalau kita dah tak ada kelak, anak cucu yang ada lagi akan melihat yang dibuat dan dirintis oleh kita, bukan daripada pihak Barat, bukan daripada pihak luar. Itu mana mudah-mudahanlah dengan usaha-usaha adanya tim ataupun gerakan umpama sejarah warisan Cenor, dan kita berganding bahu sama-sama mengumpul maklumat-maklumat. Betul macam Prof kita sekarang secara lisan banyak. Ya, sejarah kita secara lisan. Nenek moyang tu perlu dengan memperhalusi. Contohnya bagi saya dalam pengkajian saya akan pergi ke rojok kepada orang tua-tua, bukan seorang dua, bahkan 2-3 orang. Apabila kita rojok pada fakta ini 2-3 orang cerita yang sama, kita catatkan, maka segi kesahihan dia tu dan kita melihat rawinya, kalau hadis rawinya siqah ataupun tidak siqah, kita catatkan. Kemudian ni cuba kita cari dalam bahan daripada Tabul Laihan, ada buku dalam Histori Al-Fahar, dan juga dalam Buyung Adil dan juga Hikayat Fahar. Adakah benda tu
timeline-nya ataupun ceritanya ada sama ke atau tidak, cuba kita yang perhalusikan. InsyaAllah maknanya mungkin cerita tu fakta yang jelas. Macam ni, satu lagi kan, bayangkan Cadangan lagu-lagu Prof, rakyat, silakan. lagu-lagu rakyat pun yang banyak di apa nama ni Sungai Pahang itu, apa sepanjang Sungai Pahang tu, lagu-lagu rakyat dikumpul oleh apa nama Arifin Said. Orang lain tak ada Ya, buat. orang Cino. Orang Cino. InsyaAllah dia akan bersiaran. Ada program sama dengan dia nanti, Prof. Ada ya? Ada, okey. Very ada. good. Saya tadi berhubungan dengan dia tadi. Dia kenal, Prof. Dia cakap, oh kenal sangat tu. Saudara mara kita tu satu pungkau, saya cakap. Maknanya kita akan adakan slot dia, insyaAllah. Dia suka sangat. Dia bukan saja mendokumentasikan lagu-lagu itu, dia juga boleh mempersembah. Itu kelebihan yang ada pada dia boleh mempersembahkan. Sebab sekarang ni kalau kita baca buku, kita tak tahu lagunya macam mana. Ini lagu rakyat, kita tak tahu lagunya. Kalau kita baca dia punya seni kata. Tapi Datuk Arifin dia boleh mempersembahkan sendiri. Kemudian apa yang saya lihat, mula-mula bila saya dengar macam Roslan Madun dan dua orang tokoh-tokoh tentang lagu-lagu Pahang apa sebagai, bila saya dengar balik tentang lagu Tauhid, negara dikir sebagai, rupanya dia orang ambil daripada macam cerita syair-syair daripada ulama-ulama dahulu, antaranya syair Tok Syahibuddin. Daripada Nazam dan juga syair-syair yang dibina, yang dikarang oleh ulama dan juga tokoh-tokoh dahulu. Masya Allah, tabarakallah, benda ni rupanya dah disiapkan, cuma dia orang dendangkan sahaja. Itulah maknanya perlu kita tengok apa namanya, cara naratifnya kita akan kaji balik, dan juga sama-sama kita boleh dokumentasikan, bukukan. Yang ada kadang-kadang tak ada, yang tak tahu lagi tu banyak sebenarnya. Syair yang tak terjumpai memang banyak lagi. Okey, untuk akhir program kita malam ni, Prof, apa pandangan, saranan Prof untuk grup ataupun khusus di Cino ataupun secara umum Malaysia tentang sejarah ni, peranan kita dan nasihat dan pandangan anak muda tentang sejarah ini, supaya ada kasih sayang dan kekuatan untuk kita jaga dan juga kita pegang sejarah nenek moyang. Silakan, Prof. Terima kasih ya. Ini satu itu jugalah tujuan saya datang pada malam ini pun begitu jugalah. Kita nak menanamkan rasa minat kepada persejarahan ini ya. Minat ni sebab ada bila minat ini luntur, kita nak buat apa-apa berkait dengan sejarah pun tak ada sambutan sebab minat tak ada kan. Tetapi bila kita tanamkan minat itu, apa-apa yang kita nak buat berkaitan dengan perkara ini akan dapat sokongan kuat sebenarnya daripada masyarakat tempatan. Jadi kumpulan itu sudah ada, saya ingat elok kokohkan lagi, kemudian ramaikan lagi mereka yang terlibat kan, biar dia ada satu gerakan masa tempatan, itu maknanya yang boleh bantu. Masing-masing kita ni kan ada dia punya kebolehan sendiri masing-masing. Bantulah ya setakat mana yang boleh, supaya yang penting sekali dokumentasi itulah. Kalau boleh ada agenda yang khusus untuk mendokumentasikan katalah jumpa kubur dan sebagainya, bagaimana kita nak catatkan tu supaya nanti bila digabungkan semua, dia akan jadi satu naratif yang jelas mengenai misal kata sejarah Cino siapa yang bawa Islam yang pertama, apa semua sekali yang macam sekali yang yang selalu diceritakan tu daripada mulut ke mulut tu dibukukan dan ditashehkan. Jadi orang kemudian dia nak baca pun dia tengok ini mana yang tak ada takwil lagi dah. Ini memang betul sebab sudah dikaji oleh orang maknanya generasi ini kan. Jadi generasi akan datang bila dia baca buku tu, dia tahu ini dah ditashehkan. Benda yang sudah ditahqiq, tasheh dan tahqiq kan, maknanya maklumat tu betul, faktanya betul, naratifnya betul. Ini yang kita nak. Dan kalau satu-satu tempat ni kalau kita nak tarik, misal kata kita nak majukan dari segi pelancongan, misal kata kan, orang nak tengok dokumen.
Sekarang ni orang sebelum datang dia internet dulu, dia apa nama ni, dia akan cari dulu maklumat ya. Kalau maklumat tu tak banyak mana dia dapat, jadi dia pun tak tahu apa sebenarnya ada di sana. Jadi kalau kata di kawasan ini saja nak round, nak tengok mana kata apa nama ni, pelancongan sejarah, mana kata nak tengok kan, Mudik, Ile, sungai masuk, Sungai Jengker, Kuala Jengker masuk sana sini kan, dah cukup dah, mana kata takat 2 hari 3 hari tu, mana kata apa nama ni, dah kita boleh apa nama, boleh complete kita punya cycle kita pergi sana sini kan. Tapi tentulah produk-produk itu mesti ada dokumen dia. Tak ada dokumen macam ni cerita mulut saja. Cerita mulut maklumlah 10 orang bercerita, 10 orang akan cerita yang mungkin tak berapa sama lah, cerita ada beza dan sebagainya. Tapi kalau ada buku yang mencatat itu, jadi itu memang apa nama satu yang sangat bagus lah. So terima kasih lah kerana jumpa saya. Ya. Kami pun mengucapkan jazakumullah khairan jazak, mudah-mudahan Allah Taala beri kesihatan pada Prof, keluarga. Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia Prof. Insya-Allah kita akan panjang umur, kita bertemu kembali. Insya-Allah kita aturkan secara mubasyarah ataupun PKP ni habis, mudah-mudahan Allah Taala mengangkatkan balak wabak kita ni, kita boleh bertemu ya secara mubasyarah muka kan, buat program insya-Allah bersama dengan Prof. Ya. Terima kasih, jazakumullah. Mudah-mudahan lain slot kita akan bertemu kembali. Bagi pendengar, bagi pengikut, ya penonton, ya Prof ni memang asal orang Cina. Ayandanya orang macam gelap, ibundanya orang 13, orang semat lah. Makna leluhur tu cicit bagi Panglima Muda Lok. Itu makna tokoh besar dia ni sebenarnya. Sebab saya cuba ambil orang-orang yang tokoh-tokoh Pahang ni, supaya darah yang mengalir tu, dia tu ada menjiwai perjuangan Parlimen dahulu. InsyaAllah ya. Mudah-mudahan kita boleh dengar nanti cerita-cerita keluarga dia apa, insyaAllah. Terima kasih Prof ya. Itu cerita lain tu. Itu kena apa nama ni, program lain tu cerita itu. Tu rasa dia macam minat nak cerita keluarga dia tu. Macam mana Parlimen masuk, helikopter berjalan pun saya maklum dia tahu. InsyaAllah kita akan bertemu dengan beliau dan juga program sekali lagi. Jadi kita akhirkan program kita dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada anak muda kita mencintai dengan sejarah dan kembali kepada perjuangan-perjuangan salafus salih dahulu. Dalam antara yang paling penting, mereka membawa dakwah Islam hingga kita merasai Islam dengan jasa para habaib, dengan jasanya masyayikh, ahli sufi hingga menentasi kepulauan Sunda ini, membawa kalimah tauhid la ilaha illallah. Itu yang saya rasa penting sangat yang perlu kita ketahui. Okey, jadi kita pada malam kita akhirkan dengan tasbih kafarah dan suratul asri, dan mudah-mudahan Allah Taala pertemukan kita. Dan maklum insya-Allah lepas ni ada program malam esok, ada program bersama dengan Cikgu Hamdi tentang pelayaran untuk apa namanya, Mat Kilau, tokoh yang hebat negeri Pahang. Harap-harap dapat kita bersama dengar macam mana Cicik ini akan menceritakan ruh sir, supaya apa, benda-benda yang dia tahu daripada lisannya, daripada dokumentasi beliau, insya-Allah kita akan dengar daripada jiwanya sendiri, daripada kajiannya sendiri. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.